Muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah dapat kita bersama semula pada malam yang berbahagia ini. InsyaAllah kita niatkan pembacaan kita dan muzakarah kita terhadap kitab Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai salah satu daripada tanda kita cintakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai satu usaha kita sama-sama menuruti jejak langkah bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi asbab dapat bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam di syurga kelak insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung semula kisah yang telah pun kita mulakan pada minggu lepas, yang tergantung iaitulah kisah yang berlaku pada bulan Ramadan tahun ke-9 Hijrah. Bulan Ramadan tahun ke-9 Hijrah. Kita masih lagi dalam bab yang sama, bercerita tentang begitu banyak delegasi yang datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan minggu lepas kita membaca separuh jalan satu delegasi yang kisahnya panjang dan menarik. Sebab sebenarnya luar biasa juga kisah bagaimana delegasi ini akhirnya peluk Islam, iaitulah rombongan ataupun delegasi Bani Thaqif. Bani Thaqif. Dan Bani Thaqif ni sebagaimana saya ceritakan pada minggu lepas ialah orang yang duduk di Taif. Orang yang duduk di Taif. Inilah dia orang yang turun-temurun membangunkan dan memakmurkan Taif. Sampai ke hari ini Taif yang kita lihat hari ini itu banyak resort banyak tanam-tanaman subur kan, buah-buahan, bunga ros dan sebagainya itu. Daripada dulu adalah satu bandar yang memang orang-orang Quraisy menjadikan Taif ini sebagai masyaf. Masyaf ni apa? Masyaf ni resort, summer resort. Dia memang biasa orang Arab. Saya pun baru tahu rupanya daripada dulu orang Arab punya tradisi macam tu. Dia bila musim panas, dia tinggalkan rumah dia, pergi bercuti sebulan, 2 bulan di tempat yang lebih sejuk. Kalau sekarang ni, kalau saya di Mesir dulu, biasa dia orang akan ada rumah lain di tepi pantai, di kawasan Iskandariah ke kan, di kawasan-kawasan pantai lah. Jadi bila musim panas, biasanya sekolah pun cuti, summer break lah, universiti cuti, dengan mak bapak sekali ambil cuti sebulan 2 bulan duduk di laut, duduk di pantai, berehat. Orang Turki pun macam tu juga rupanya. Saya tengok ada kawan saya Turki, dia ada rumah musim panas. Jadi di zaman Nabi lagi, zaman Nabi SAW, orang Quraisy Mekah, rumah musim panas dia, rumah bercuti dia memang di Taif. Sebab sejuk kan, di Taif tu sejuk. Jadi Bani Thaqif ni ialah masyarakat yang memakmurkan dan menghidupkan Taif. Dan kaya sebagaimana kayanya orang-orang Quraisy di Mekah. Satu yang minggu lepas saya tak sempat nak sebut, malam ni kita flashback sikit lah sebelum kita sambung cerita. Bagaimana permulaan cerita Bani Thaqif saya dah sebut minggu lepas. Mereka inilah yang satu-satunya kaum yang berada sekitar Mekah yang degil tak nak masuk Islam ketika pembukaan kota Mekah. Kemudian Nabi pun pergi serang, dan Nabi diserang semula, dibalas serang dengan sangat hebat, sehingga Nabi SAW putuskan untuk kita stop lah, kita tinggalkanlah Bani Thaqif ini di dalam Taif ni, di dalam castle-nya. Saya tak tahu kalau hari ni ada lagi ke castle tu, tak nampak dah kot. Tapi kalau tanya orang Taif yang mungkin otak-otak sikit, dia boleh tunjuk. Saya dengar dia orang boleh tunjuk, ini dulu kawasan yang dalam istana, mana kawasan yang luar istana. Orang lama dia tahu. Jadi orang Taif ataupun Bani Thaqif ni duduk dalam tu, tak berani nak keluar, sebab takut Nabi SAW akan perangi mereka. Dan sebagaimana kita baca minggu lepas, Nabi on the way balik ke Madinah, seorang daripada Bani Thaqif ini telah mengikuti Nabi SAW. Tuan-tuan ingat lagi nama dia? Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, yang mana apabila dia bertemu dengan Nabi, dia kata pada Nabi SAW, aku nak masuk Islam.
Kemudian Nabi kata, aku risau kalau kau balik kau akan dibunuh sebab kau seorang-seorang je masuk Islam. Tapi Urwah berikan keyakinan kepada Nabi, aku ni seorang yang dicintai dan disanjungi dalam Bani Thaqif ni. InsyaAllah kalau aku ni masuk Islam, aku balik, orang akan ikut aku masuk Islam. Jadi Nabi pun kata, okeylah kalau macam tu, kau baliklah dan cubalah Islamkan kaum kau. Dan sebaliknya terjadi, kan? Apabila sampai dia ceritakan dia masuk Islam, semua orang kutuk dia dan semua orang mengancam untuk bunuh dia. Dan yang saya cuba baca semula, ada kisah tambahan lah daripada yang minggu lepas saya tak cerita. Urwah ni tahu dah dia tak boleh buat apa bila semua orang-orang Bani Thaqif ini mengancam, maknanya hina dia, kutuk dia sebagaimana mereka dulu baling batu pada Nabi. This is the same people yang dulu baling batu pada Nabi sampai bertakung darah dalam kasut Nabi tu. Ni orang yang sama lah. Jadi mereka melakukan perkara yang sama kepada Urwah, dan akhirnya Urwah tahu dia dah tak ada ruang untuk hidup ni. Dia buat satu permintaan terakhir. Ni yang tak ada dalam Rahib Makhtum ni. Saya baca beberapa kitab lain. Dia buat satu permintaan terakhir, iaitu dia minta untuk izinkan dia untuk solat. Dan rupa-rupanya di dalam solat inilah, ketika dia solat inilah, Bani Thaqif semakin panas hati tengok dia menunaikan ibadah terang-terangan yang menyalahi agama dan kesyirikan mereka. Mereka telah memanah dan membunuh Urwah bin Mas'ud dengan anak-anak panah yang banyak, dihujani anak panah ketika Urwah sedang menunaikan solat. Dan ketika itu berdarah-darah tu lalu dibawa dia balik ke rumah, family dibawa balik ke rumah. Family ditanya, kenapalah kau buat macam ni? Apalah nasib kau ni? Apalah nilai darah yang kau tumpahkan ni? Bagi mereka tak baloi buat semua ni. Tapi dalam catatan daripada Musnad Imam Ahmad, tak silap saya, Urwah menyebut bahawa inilah dia kemuliaan. Baru masuk Islam ni, inilah dia kemuliaan. Inilah dia syahadah ataupun mati syahid yang diperolehi oleh orang-orang yang lebih awal masuk daripada aku, dan alhamdulillah aku menemui penghujung yang sama. Subhanallah. Ni Urwah bin Mas'ud As-Thaqafi, lalu beliau telah pun syahid di kota Taif tu. Tapi tak tahu hari ni ada makam atau tidak. Setahu saya tak ada dalam itinerary lah. Kalau orang pergi berjalan Taif tu tak jumpa lah siapa yang pergi menziarahi makam Urwah bin Mas'ud. Tapi beliau dikebumikan di Taif, Urwah bin Mas'ud As-Thaqafi. Dan terkesan kerana kematian Urwah ni ialah anaknya sendiri. Dan orang pertama yang rupa-rupanya peluk Islam selepas Urwah ni ialah anaknya sendiri, bila melihat ayahnya sebegitu sekali. Dan fakta yang menarik juga tuan-tuan, saya minggu lepas saya cerita sekali lalu je pasal Urwah tu. Rupa-rupanya baru saya teringat balik kenapa nama ni sangat familiar, pasal lama dah kita baca buku dah berapa tahun kan. Bila saya cek balik, baru saya teringat, padan nama dia ni familiar. Urwah ni dulu masa perjanjian Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah tahun ke-7, tahun ke-6 Hijrah. Kan kalau kita ingat, saya ringkaskan, masa perjanjian Hudaibiyah berkali-kali orang Quraisy hantar orang nak pergi nego. Hantar seorang, Nabi kata gini, dia orang tak nak, balik. Seorang lagi datang, cuba nego lagi, balik. Sampailah orang terakhir tu, Nabi SAW bagikan beberapa terma, kan, gencatan senjata. Okeylah, Nabi kata Nabi tak tunaikan umrah, tapi Nabi nak tidak diserang, bla 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 dan sebagainya. Isi-isi perjanjian Hudaibiyah ni. Yang last kali tu nama dia Budail, ni wakil daripada Quraisy yang terakhir, nama dia Budail. Dia balik dan dia kata kepada orang Quraisy, sebenarnya yang Muhammad tawarkan ni dah the best dah. The best term yang kita boleh dapat dah. Kita ni dah lah tak boleh nak lawan. Kalau kita tolak juga teruk lah kita ni. Jadi orang Quraisy marah lah pada Budail ni, kena beli dah dia ni kan. Siapa yang ketika itu meyakinkan Quraisy untuk sabar. Sebab kalau tak, sikit lagi orang Quraisy akan pergi serang. Akan pergi serang. Nabi pula dalam keadaan tidak bawa sebarang senjata tu. Sikit lagi orang Quraisy dah makin terbakar dan nak pergi berperang. Tapi ketika inilah rupanya Urwah bin Mas'ud
Urwah bin Mas'ud ada kat situ. Makna dia ni memang orang besar Taif yang memang biasalah dengan orang Quraisy di Mekah. Mungkin business partner kan dan sebagainya. Pasal dua-dua bandar pusat ekonomi yang besar. KL Singapore lah, macam itulah lebih kurang saya bayangkan kan. Jadi dia ada di situ dan dia kata, aku pelik wahai orang Quraisy, aku pelik kenapa kamu semua ni boleh tolak satu tawaran yang baik daripada Muhammad ni. Apalah macam ni lah, biar aku last yang pergi jumpa dengan Muhammad ni. Urwah ialah orang terakhir. Dia bukan orang Mekah tapi dia orang Taif. Jadi orang Mekah kata, kalau kau boleh kau cuba pergi deal. Urwah bin Mas'ud inilah yang pergi mewakili orang Quraisy. Dan ketika dia datang berjumpa dengan Nabi SAW, antara perkara yang berlaku lah, dia cakap gini dan sebagainya. Nabi pun jawab. Dia cuba, orang kata apa, mengambil hati Nabi. Di antara cara orang Arab mengambil hati dia, urut janggut orang tu. Tak tahu tuan-tuan pernah tengok tidak? Kalau saya dulu biasa di Mesir kan, kalau kita gaduh nak usik kawan kan, sekali dia terasa kita nak macam, kalau kita tepuk bahu lah kan, tapi orang Arab dia akan urut janggut. Jadi Urwah ni dipegang janggut Nabi ni. Bila dia nak pegang, seorang sahabat datang dari belakang. Sahabat ni tutup muka, dia pakai serban, ketuk tangan Urwah ni. Dia bawa kapak, dia pakai bilah kapak tu, dia ketuk tangan Urwah ni. Jangan kau berani sentuh Nabi kami Muhammad SAW. Terkejut si Urwah ni. Betul Urwah tanya, ni siapa ni yang berani sangat ketuk tangan aku macam ni? Nabi pun tak buat apa-apa. Tapi maknanya sahabat tak tahan tengok satu tindakan yang seolah-olah tak selayaknya lah dengan Nabi kan. Buat macam tu dengan Nabi, buat main-main. Jadi Rasulullah kata, cuba tunjukkan wajah kau. Buka. Rupanya siapa? Anak saudara Urwah tu sendiri. Anak saudara Urwah bernama Al-Mughirah. Malam ni kita akan baca Al-Mughirah, namanya akan muncul semula. Al-Mughirah bin Syu'bah Al-Thaqafi, Bani Thaqif juga. Ni antara Bani Thaqif yang masuk Islam. Awal lah sikit masuk Islam. Sahabat Nabi Al-Mughirah ni, anak saudara kepada Urwah. Dia ketuk sendiri tangan pakcik dia. Terkejut si Urwah ni. Celaka Urwah cakap, kau ketuk pula tangan aku. Yang dulu kau buat hal masuk Islam tu lah. Yang dulu kau buat hal pun tak settle lagi, kau nak buat hal sekarang pula. Pakcik dia marah lah kan. Dan akhirnya Urwah pun balik lah. Dan bila Urwah balik, ni satu rakaman kata-kata yang menunjukkan bagaimana sebenarnya mungkin pada ketika inilah bermulanya benih Urwah ini hendak menerima Nabi dan menerima Islam. Apa jawapan daripada Urwah? Apa Urwah beritahu kepada orang Quraisy? Dia kata, dia balik pada orang Quraisy kan. Dia kata, wahai orang Quraisy, aku ni dah pernah menjadi utusan kepada begitu banyak raja. Pasal dia orang besar kaum dia kan. Aku pernah berjumpa dengan Kisra daripada Parsi, Hercules Rom. Aku berjumpa dengan Najasyi, raja Kristian dan sebagainya. Tapi percayalah demi Allah, tidak pernah aku lihat seorang raja yang lebih ditaati di kalangan pengikut-pengikutnya selain daripada Muhammad ni dengan sahabat-sahabatnya. Tak pernah aku tengok macam ni. Luar biasa, dia kata. Dia kata, tak ada orang yang berani pandang straight to the face kepada Muhammad ni. Tak ada sahabat yang akan pandang tenung muka Nabi depan-depan sebab hormat. Tidak ada orang yang akan meninggikan suara di depannya. Dan tidak ada seorang pun apabila disuruh melainkan dia akan membuat. Dan tidak ada ludahan daripada Nabi melainkan ada yang menangkap ludah tu, sahabat. Dan tidak pernah aku tengok orang berebut-rebut, merebut air sisa daripada wuduk lelaki, sebagaimana yang berlaku antara sahabat dengan Nabi SAW. Jadi itu dia punya introduction dia, nak bagi orang Quraisy ni lembut hati. Jadi dia kata, kesimpulan dia, kalau kita lawan, bodohlah kita nak lawan orang macam ni. Nak lawan satu kaum yang macam ni, tak payahlah. Jadi aku ni memberikan satu nasihat, a sincere advice. Terima je lah terma-terma yang ditawarkan oleh Nabi dalam perjanjian Hudaibiyah. Maka termeterailah perjanjian Hudaibiyah. Pendekkan cerita lah.
Inilah dia Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, yang mana dialah yang pertama masuk Islam daripada Bani Thaqif, dan yang pertama syahid di kota Taif setelah masuk Islam. Baik. Jadi minggu lepas juga kita dah baca bagaimana lepas daripada tu orang-orang Taif pun berbincang apa nak buat. Akhirnya mereka kata hantar pula orang lain, ataupun kita cuba nego lah. Dan saya tekankan, maknanya orang Taif ketika ini, di fasa ini, masih lagi tak ada niat langsung nak masuk Islam. Belum lagi langsung terbuka pintu hidayah kepada mereka. Sebab apa? Bila hantar wakil, hantar untuk nego sahaja, merisaukan keselamatan Bani Thaqif sahaja, tak lebih daripada tu. Jadi kita dah baca minggu lepas bagaimana ada rombongan yang terdiri daripada berapa orang? 6 orang. 6 orang datang ke Madinah, dan Nabi SAW, ini tak ada dalam Rahib Makhtum juga, saya baru baca daripada beberapa kitab lain. Ketika kedatangan tu, Al-Mughirah ni dapat tahu bahawa rombongan Bani Thaqif dah sampai di Madinah. Jadi Al-Mughirah ni sangat seronok lah, sebab dia membayangkan mestilah datang ni akhirnya untuk peluk Islam. Jadi Mughirah ni cuba bersegera nak beritahu kepada Nabi tentang kedatangan Bani Thaqif. Tapi on the way terjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tanya, kenapa engkau tergopoh-gopoh ni, nak pergi buat apa? Mughirah kata, aku nak bagi tahu kepada Nabi khabar gembira kedatangan Bani Thaqif. Jadi Abu Bakar kata, let me do it please. Benarkan aku yang menyampaikan khabar gembira ni. Maknanya kedatangan Bani Thaqif ni ditunggu-tunggu oleh para sahabat. Kalaulah Bani Thaqif ni masuk Islam, inilah satu kemenangan yang besar dan satu kegembiraan yang besar, bukan sahaja buat Bani Thaqif tapi buat sahabat sendiri. Ini satu poin tuan-tuan kena fikir ni. Padahal hari tu bukan main lagi bergaduh tu, kan? Masa perang tu antara Nabi SAW dengan Bani Thaqif, teruk sahabat-sahabat kena. Kenapa sahabat sangat gembira apabila delegasi Bani Thaqif ni datang? Ini kena buat kita berfikir sikit. Dia sebagaimana gembiranya orang Islam apabila melihat seluruh penduduk kota Mekah masuk Islam. Orang seperti Abu Sufyan masuk Islam. Sebab apa? Mereka ni kenal. Ni orang-orang yang dah lama mereka kenal. Orang yang pandai, orang yang boleh berfikir, orang yang statecraft, ilmu kenegaraan ni di hujung jari. Orang lama yang banyak pengalaman. Dan mereka telah membuktikan kemampuan mereka ni, maknanya sebagai manusia yang boleh membina kehidupan yang baik di tempat asal mereka, kan. Pergi ke Mekah, pergi ke Taif, ekonomi maju. Sayangnya terperangkap dalam kebodohan menyembah batu. Kan? Jadi sahabat bukan benci pada Thaqif ni bila berperang itu pasal sakit hati, pasal nakkan harta Thaqif, tidak. Sahabat kesian. Macam mana orang sebegini pandai, sebegini punya cerdik, sebegini punya banyak kemajuan boleh dicapai, tapi boleh terperangkap dalam kebodohan menyembah patung dan berhala. Kita pun patut ada rasa perasaan yang sama setiap kali lalu Batu Cave. Kan? Tak ke tuan-tuan terasa apa-apa? Lagi besar tu daripada berhala di Taif tu, kat Batu Cave. Kan, macam mana orang boleh terperangkap dalam, dia tak ada istilah lain lah yang lebih sesuai, melainkan kita kata satu kejahilan ataupun kebodohan. Tiba-tiba jadi bodoh depan patung ni. Jadi dungu. Sebenarnya cerdik, tapi bila masuk bab akidah ni dia jadi dungu. Dan akhirnya disebabkan itulah mereka ni hidup dalam kedunguan. Kebodohan. Dan itu yang berlaku apabila kita lihat 6 orang delegasi ni bila berjumpa dengan Nabi, nego dengan Nabi. Kan kita dah baca kan bagaimana mereka akhirnya nego. Rupanya dalam ni pun tak sebut juga, saya baca kitab lain kata rupanya berlaku beberapa belas hari. Ada yang kata 10 hari, ada yang kata beberapa belas hari. Nego setiap hari. Nego ni pasal tak nak masuk Islam lah, tapi nak bincang supaya boleh tak, jangan stop serang lah. Benarkanlah kami ni hidup dengan aman, biar kita orang ni boleh berjalan sana sini. Sekarang ni takut. Sekarang ni Nabi duduk jauh pun dia orang takut, kan. Allah campakkan ketakutan kepada mereka tu. Nego berbelas hari, nego. Sampailah hari terakhir macam yang kita baca. Mereka kata that's it lah. Nabi SAW agak persistent bahawa Nabi tak nak benda lain pun.
Tawarlah apa pun. Nabi kata masuklah Islam, itu sahaja. Tapi akhirnya bila nak masuk Islam pun mereka letakkan syarat, dan syarat ini menunjukkan bahawa mereka memang betul hidup dalam kebodohan walaupun berjaya membangunkan sebuah negara yang maju. Kan dia kata boleh, kami okeylah, kami masuk Islam tapi kami nak letak beberapa syarat. Yang pertama, izinkan kami terus minum arak, izinkan kami terus berzina, izinkan kami tak payah solat, kan, izinkan kami tak payah bayar zakat, dan izinkan kami tidak perlu pecahkan berhala yang selama ini kami sembah. Nampak? Kan, jadi maknanya kadang-kadang, inilah yang saya selalu sebut, kadang-kadang kita pergi satu negara maju, kan, dia punya bus on time, dia punya subway 9 line, kita bawa berapa line dah bangga kan, dia 9-10 line penuh, kan, bangunan tinggi, produk negara, kereta, gadget, highest technology, tapi boleh terperangkap dalam benda yang macam tak ke simple nak faham bahawa arak ni memusnahkan hidup. Kan ke susah sangat nak faham tu. Macam ada batu yang blok lah. Benda lain boleh jadi cerdik, tapi bila bak nak faham benda yang kena lawan hawa nafsu ni jadi bodoh. Betul tak? Dia pun tahu kan, kita yang tak minum arak mungkin susah nak bayang. Dia tahu kesan minum arak ni. Berapa ramai dah orang mati, berapa ramai orang bergaduh dan sebagainya kan. Tapi dia masih teruskan dan tak boleh nak buang, kan, soal arak, zina. Dan mereka attachkan perkara-perkara tersebut sebenarnya kepada itulah dia cara mereka boleh maju. Sebab tu penduduk Bani Thaqif pun tak nak buang. Mereka risau kalau mereka buang arak, buang zina, buang itu ini dan sebagainya, kita akan menjadi satu masyarakat yang jumud dan konservatif. Oh, what a rigid life, kan, tak ada happy lah. Dia bayangkan bila masuk Islam, habis lah, kan, habis lah, tak ada life lah kita. Kan, selama ni tak susah, isteri seorang tapi perempuan berapa banyak dia dah tidur tak tahu dah, kan. Wah, kan, lepas ni susah. Jadi bermakna dia melekatkan perkara-perkara yang sebenarnya menurut hawa nafsu itu dengan tanda mereka maju. Sebab itu mereka nego supaya boleh tak tinggalkan ni, sebab kami tak nak hilang kemajuan. Ini noktah penting ni tuan-tuan, maknanya benda ni berulang lah dalam masyarakat kita hari ni kan. Jadi soalan sebenar, apa makna maju? Maju nak ke mana? Maju ke mana? Mundur ke mana? Dia kata kalau dia tinggalkan arak, tinggalkan zina, kena solat, mundur dia kata. Apa makna mundur kat situ? Maju masuk longkang, mundur masuk syurga. Jadi mana lagi baik, maju ke mundur? Baik mundur lagi. Jadi ni satu konsep sahaja. Maknanya manusia boleh jadi bodoh nak faham benda yang simple apabila manusia terikat dengan benda ataupun percaya, akidah dia pergi kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berulanglah sampai ke hari ini. Dan itu masih lagi ada sisa tu pada delegasi Bani Thaqif dan minta kepada Nabi SAW. Jadi Nabi tolak. Dan di sini kita kena faham, saya pernah dengar ramai orang syarah cerita ni. Ada setengah kata dia mengambil pandangan untuk melihat kisah Nabi deal dengan permintaan syarat-syarat daripada Bani Thaqif ni. Kenapa Nabi tak daripada hari pertama Nabi tolak? Betul lah kalau kita fikir kan, mesti benda yang sama diminta daripada hari pertama. Hari last tu je yang kata nak masuk Islam tu, tapi yang benda-benda awal-awal ni semua mesti terma-terma tu dah wujud. Kenapa Nabi layan berbelah-belah hari? So ada setengah ulama yang kata inilah menunjukkan bagaimana Nabi SAW cuba untuk mendapatkan dulu, yang penting beriman dulu. Bab-bab lain tu Nabi tak kata boleh, tapi Nabi berharap lepas nego 2-3 hari ni lupakanlah benda-benda tu. Rupanya sampai ke sudah sebut lagi kan. Jadi setengah melihat begitu. Tapi kalau kita tengok dari sudut lain, Nabi SAW sampai ke sudah tidak ada kompromi sebenarnya. Sebab perkara-perkara yang diminta oleh Bani Thaqif ini sebenarnya perkara-perkara yang bukan benda yang bersifat tidak mengancam akidah, tapi sebenarnya dia memang kontradik dengan akidah sepenuhnya. Contoh tak nak tunai solat lah, simple kan.
Boleh tak saya nak masuk Islam tapi bab solat tu nanti dulu? Jadi sebenarnya maknanya, sebab tu kita pun bahas lah dalam bab akidah kan, apa makna kesaksian tu? Adakah sekadar kita mengucap selesai? Tapi dibuktikan dengan perbuatan kita, walaupun belum reti, mungkin belum sunat ataupun belum khatan kan, belum reti bacaan Fatihah dan sebagainya, tak ada masalah, tapi kita akan minta orang supaya follow kita solat. Maknanya bukan tolak, tapi cuba penuhi dengan belajar untuk solat. Jadi dari satu sudut lain kita lihat Nabi SAW sentiasa mengajarkan Islam ni dalam rupa bentuk dia yang sepatutnya dan yang asal. Jangan mandai-mandai nak diskaun hanya kerana nakkan orang ni lunak hati dia dengan kita. Ini pun satu masalah juga hari ni kadang-kadang kan. Kita nak sangat orang terima kita, kita diskaun benda-benda yang sebenarnya merupakan fundamental dalam agama kita. Betul tak? Kan? Hatta orang tu dah cross the red line pun, kita tak apa, kita kena toleransi. Dah jadi salah lah makna kat situ. Nabi pun tidak buat begitu. Ini satu perkara yang saya rasa kita kena lihat juga. Baik, jadi apa kisahnya? Sambungan, baru sambungan Jadi 6 orang tadi akhirnya masuk Islam lah. Tapi dalam keadaan yang macam tu lah kan, masuk Islam tu boleh kata sebenarnya terpaksa lah, sebab tak ada pilihan. Tapi Nabi SAW akhirnya izinkan mereka balik jugalah, balik juga dan tengok macam mana mereka nak buat dengan kaum mereka kan. Dan mereka belajar daripada kesilapan Urwah. Mungkin nak kata kesilapan ke, nak kata kalau balik bagi tahu kepada kaum mereka, mereka masuk Islam, confirm mereka akan mati dibunuh juga, sama macam yang berlaku kepada Urwah. Jadi apa yang dibuat oleh 6 orang ni? Bila mereka balik ke Taif, mereka tak sebut langsung tentang mereka ni masuk Islam. Mereka main perang saraf. Istilah hari ni lah Jadi mereka tahu kelemahan Bani Thaqif di Taif ni apa dia tuan-tuan? Satu je, mereka ni takut takut life yang sedang mereka enjoy ni berakhir. Jadi takut inilah yang digunakan oleh 6 orang ni untuk bermain dengan kaum mereka ni. Pandai juga. Jadi 6 orang ni bila balik ke Taif, mereka tak cakap pasal mereka ni masuk Islam. Sebaliknya mereka terus cakap bahawa Nabi SAW sedang bersedia untuk serang kita semua. Nabi dah siapkan gini-gini, kami tengok dengan mata kami sendiri, bukan main bersedia kan, dan sebagainya, untuk menakutkan Bani Thaqif ni dengan peperangan dan menimbulkan rasa sedih dan gementar yang mendalam kepada Bani Thaqif. Dan bila kaum ditanya macam mana nak buat Nabi ni tak serang, yang 6 orang ni jawab, Nabi minta Muhammad minta satu permintaan, kalau tak nak kita ni diserang. Apa dia? Bukan satulah, beberapa permintaan. Yang pertama, Muhammad minta kita ni berhenti berzina. Muhammad minta kita ni berhenti minum arak dan sebagainya. Benda-benda yang mereka tengah buat lah, yang maksiat-maksiat mereka tengah buat. Kalau buat tu, kalau tak berhenti, Nabi akan serang lagi. Jadi ini maknanya strategi untuk, maknanya 6 orang ni mendekatkan lagi kan kemungkinan Bani Thaqif ni keluar daripada kebodohan tu. Sekurang-kurangnya disebabkan takut, keluarlah daripada kebodohan tersebut. Jadi mula-mula bila cakap macam tu, memang Bani Thaqif jadi takut. Tapi lama-kelamaan mereka rasa marah. Dia kembali balik perasaan nak mempertahankan perangai-perangai lama tu. Lalu setelah 2 atau 3 hari mereka fikir, mereka kata, semua pakar-pakar kata tak apalah, kalau Muhammad nak serang pun serang lah, kita lawan. Dia lupa dah yang dulu dia takut tu, dia lupa dah yang dia kalah tu. Kira kalah lah, tak boleh nak lawan kan. Tapi pasal marah ni, ada nak suruh kita ubah gaya hidup kita yang bebas ni, yang enjoy ni, pergi kepada gaya hidup yang jumut dan sebagainya. Tak apa nak jadi, kita lawan. Pada waktu inilah mereka bercakap kepada 6 orang ni
Okey, sekarang ni kamu 6 orang ni pergi patah balik ke Madinah dan beritahu kepada Muhammad, kalau nak serang, datanglah serang. We will fight. Kami akan berikan apa yang diminta. Kan? Kami akan lawan. Jadi 6 orang ni balas balik. Betul ke? Dia cerita balik lah. Maknanya berpusing-pusing balik. Maknanya berlakulah perang saraf lah. Maknanya nak bagi berubahnya psikologi dan sentimen yang wujud di dalam Bani Thaqif. Nak ceritanya, maknanya memang betul-betul orang kata apa, hanya impulsif lah tadi tu kan. Bila sekali lagi diingatkan balik je kesediaan Muhammad untuk menyerang dan sebagainya, terus berubah balik. Seluruh Bani Thaqif jadi takut semula, dan pada kali ini takut mereka tu terus sampai jadi down. Bila fikir-fikir balik, dah lah, tak payahlah, sudahlah. Jadi akhirnya mereka putuskan, kita hantar wakil kita, bagi tahu kepada Muhammad, kita terimalah semua syarat tu. Kita akan tinggalkan zina, kita akan tinggalkan arak dan sebagainya. Jadi pada waktu inilah maknanya 6 orang ni nak mengukur dah berubah ke belum sentimen, sentimen survey kan. Jadi indikator tu, kalau orang kerja buat PRU, itulah kerja dia nak ukur. Sekarang dah swing ke belum orang ke mana sekarang ni. Jadi bila dia tengok macam ni, ini satu tanda bahawa memang betul-betul Bani Thaqif ni telah pun runtuh insight dan sanggup terima dan terbuka untuk berubah. Benda yang selama ni susah nak tinggal tu. Jadi pada waktu itulah baru 6 orang ni akhirnya mengisytiharkan kepada seluruh Bani Thaqif bahawa mereka telah masuk Islam. Pandailah maknanya kan strategi 6 orang ni. Dan apabila mereka mengisytiharkan pada waktu itu, memang terkejut Bani Thaqif, tetapi disebabkan 6 orang ini ialah ketua-ketua setiap kaum kan, minggu lepas saya sebut kan, mereka ialah wakil daripada setiap tribe yang ada dalam Bani Thaqif, orang besar. Disebabkan mereka ni masuk Islam, maka yang lain pun akhirnya menuruti dan masuk Islam. Jadi inilah dia kisah bagaimana Bani Thaqif akhirnya masuk Islam. Jadi nak cerita sini tuan-tuan, rasa takut ialah asbab untuk manusia masuk Islam. Kan? Ni yang kita kadang-kadang kita ingat, rasa cinta, rasa sayang, rasa lemah lembut. Okey, betul, tak ada masalah. Tapi tak semua manusia macam itu pintu masuk dia. Kan? Sebab tu Nabi SAW juga menggunakan, Nabi diutuskan basyiran wa nadhira, membawa khabar gembira dan membawa khabar yang mengingatkan mereka dengan nasib malang yang akan ditimpa oleh mereka jika mereka tolak benda ni. Dan pintu masuk kedua-duanya sama, menuju ke tempat yang sama, iaitu akhirnya menemui Islam. Jadi menakutkan orang dengan kita nak memerangi mereka, menunjukkan kekuatan umat Islam. Ada orang bila tengok didik orang di Gaza, didik anak-anak mereka daripada kecil, dah pegang AK-47, pakai baju-baju askar. Orang Islam sendiri komen kata, tak patut ni, budak-budak dia ajar macam ni, besar-besar jadi apa ni, kerja bunuh orang kan. Ada orang tak faham orang kat sana macam mana, dia tak kenal perangai Israel tu, suruh duduk dengan orang Israel tu baru dia tahu. Ni kalau orang Israel ni satu hal, ni sama macam Bani Thaqif ni. Bahasa yang mereka faham ialah bahasa takut kan, bahasa kekuatan saja yang mereka faham, dan disebabkan takut mungkin mereka akan tunduk dan masuk Islam. Tapi sebab orang Islam tak cukup kuat lagi, tak cukup menakutkan, nak dibantai lah kita kan. Jadi memang perlu menggunakan unsur ketakutan untuk memasukkan manusia ni kepada Islam, bukan sebab nak menindas kan, bukan sebab kita ni nak pijak mereka dan sebagainya, tapi nak menemukan mereka, mengeluarkan mereka daripada kebodohan tadi tu dan menerima Islam. Baik, jadi kalau kita ingat 6 orang tadi akhirnya masuk Islam dengan satu sahaja daripada banyak-banyak syarat tu, satu je Nabi terima. Saya lupa nak sebut tadi kan, apa dia yang Nabi terima? Syarat terakhir, mereka kata, kalau kami masuk Islam, kami tak nak pecahkan sendiri berhala Al-Lata. Berhala Al-Lata ni ialah berhala yang agung yang disembah oleh Bani Thaqif, yang paling grand lah. Patung-patung kat rumah tu ada lagi, tapi yang paling grand, ada temple dia sendiri, ada tokong dia sendiri, dan sekian lama dijaga dan dimaintain, diwarisi oleh turun-temurun oleh Bani Thaqif. Dia takut. Jadi tu saya nak cerita, ada sakit baki kebodohan tu mesti melekat lagi ni, walaupun dah terima Islam tu, tapi pasal lama melekat kan. Macam kita lah, kadang tempat ni keras.
Padahal dah percaya dah kan, tiada mudarat, tiada manfaat kecuali yang datang daripada Allah SWT, tapi lalu situ meremang juga bulu roma. Kan masuk hutan, tok nenek minta cucu minta tumpang lalu. Kan buat juga kan. Itu maknanya ada sisa-sisa lah tu, tak selesai lagi tu kan. Jadi sama, Bani Thaqif ni pun tak berapa berani. Jadi dia minta syarat Nabi SAW, boleh tak kami tak nak hancurkan dengan tangan kami sendiri, minta dihantarkan orang daripada Madinah. Okey. Jadi sekarang ni Bani Thaqif dah masuk Islam, maka perlulah diruntuhkanlah berhala Al-Lata tu. Jadi siapa yang dihantar oleh Nabi SAW? Nabi menghantar orang-orang yang gagah perkasa. Ya. Dan kalau kita perasan, memang daripada lepas pembukaan kota Mekah, siapa-siapa yang diutus untuk memecahkan berhala-berhala yang grand ni, ada beberapa lah di tanah Arab, di Hijaz ketika itu ada beberapa yang besar-besar ni. Biasanya orang yang sama, orang yang berani, supaya orang lain pun melihat bahawa benda tak ada apa-apa. Kan? Siapa yang Nabi hantar? Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Dan Khalid bin Al-Walid ni juga ialah anak kepada Al-Walid lah. Al-Walid bin Al-Mughirah, bapaknya. Khalid anak kepada Al-Walid bin Al-Mughirah. Dan Al-Walid bin Al-Mughirah ini dan Urwah bin Mas'ud, dua orang ni ialah orang yang disebut dalam ayat Quran. Sekejap, saya lupa ayat Quran tu. Orang yang dinyatakan dalam ayat Quran, laula nuzzila hadzal Quran ala rajulin minal qaryataini azim. Allah merakamkan apa yang disebut oleh dua orang ni, ataupun yang disebut oleh Al-Walid ni, bapa Khalid Al-Walid ni. Bapa Khalid Al-Walid kata, kenapa kalaulah Quran ni kitab yang betul, kenapa tidak ia diturunkan kepada salah seorang daripada tokoh dua bandar yang azim? Apa dia? Dua bandar yang agung, Mekah dan Taif. Dan dua orang tu ialah dia dan Urwah bin Mas'ud. Jadi anaknya Khalid dihantar untuk pecahkan berhala di Taif. Azan. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jadi Nabi SAW menghantarkan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu bersama dengan sekumpulan sahabat untuk misi menghancurkan ataupun merobohkan the grand statue, patung besar. Tapi besar macam mana pun, yang kat Batu Kif tu memang besar lagi lah, setakat yang saya faham, saya baca ni. Saya sebut pasal saya ingat dulu ada kawan Arab saya ni duduk di Gombak. Dia kata dia tak boleh faham macam mana kat negara ni ada punya besar macam ni. Dia tak boleh brain lah. Pelik. Jadi misi nak menghancurkan berhala Al-Lata ni, satu berhala yang besar. Salah seorang yang ada dalam kumpulan yang bersama dengan Khalid ni ialah Al-Mughirah bin Syu'bah Al-Thaqafi. Ni dulu orang daripada asal situ. Dia join bersama sekali dengan Khalid. Dan Al-Mughirah ni kata kepada kawan-kawan yang lain ni, dan kepada Khalid sendiri, dia kata, sebelum korang semua buat apa-apa nak hancurkan ni, bagi aku buat sesuatu dulu. Aku nak buat nakal sikit. Dia kata, aku akan melakukan sesuatu yang akan menyebabkan kamu semua tergelak tengok Bani Thaqif nanti. Tergelak tengok reaksi mereka. So apa dia buat? Bila sampai depan tokong, dia okey, berhala Al-Lata ni, saya cuba cari macam mana rupa bentuk dia tu. Kan? Ada yang setengah kata rupa dia macam dia batu. Ada yang setengah kata dia diukir menjadi satu bentuk macam singa. Tapi yang saya baca yang lebih dalam sumber yang lebih, saya rasa lebih autentik lah. Dia batu simple je, tak ada rupa bentuk orang pun. Batu, tapi batu tu putih dia lain macam sikit. Dan apa punca asal usul yang orang Bani Thaqif ni begitu menyembah sekali batu bodoh ni? Sebab diceritakan dulu batu ni ialah tempat ada seseorang yang sangat dihormati lah dan suka bagi orang makan. Di atas batu ni lah dia grind dia punya gandum tu. Orang dulu kan, kita sini sekarang tak payah dah kan. Gandum tu dulu daripada wheat yang kasar tu dia akan
grind supaya bagi jadi ini dan buat makanan, buat roti dan sebagainya. Dan seorang lelaki tu orang duk khilaf nama dia apa. Seorang lelaki ni dialah menggunakan batu itu, dan dengan itulah menjadi punca Taif ni membangun. Orang suka datang situ sebab dia suka bagi makan dan sebagainya, dan Taif pun jadi satu bandar yang maju. Jadi satu hari lelaki ni mati, dan seorang yang dikatakan yang membawa berhala juga ke kota Mekah, Amru bin Luhai. Ni orang yang sama yang bawa tradisi menyembah berhala di kota Mekah. Dia juga bagi tahu kepada penduduk Taif, sebenarnya lelaki itu tak mati, tetapi roh lelaki itu masuk ke dalam batu yang digunakan ni. So you should keep this stone sebagai satu batu yang sangat banyak jasa, dan mengambil blessing daripada batu ni untuk kekalkan kemajuan kota Taif ni. Itu dikatakan salah satu versi cerita bagaimana bermulanya kisah. Jadi orang kata asal usul menyembah batu ni memang dia orang bila merasakan batu ni mengandungi roh yang tertentu. Saya rasa sampai ke hari ni kalau tanya mana-mana agama yang sembah patung, dia akan sebut benda yang sama. Dia akan cakap patung ni bukan batu je. Tapi dia hidup, sebab tu dia sembah. Sebab tu dia bagi makan kan, letak buah oren ke apa dan sebagainya. Kita kata kalau kita nak berhujah, kan benda ni tak hidup, kan batu. Tak, bagi dia benda tu hidup. Jadi nak mengubah logik dia bahawa benda ni sebenarnya tak boleh nak hidup, kena buat style macam sahabat juga, dia kena hancurkan je. Jadi Al-Mughirah ni dia kata, okey, kamu tengok aku akan buat sesuatu, dan nanti reaksi Bani Thaqif ni akan buat kamu semua tergelak, tengok. Jadi dia buat apa? Dia ambil kapak dia, dan dia pecahkan satu daripada dinding tokong. Maksudnya batu tu ada tokong atas dia lah, ada bumbung, ada dinding, dia tinggikan binaan dia, grand lah. Dia pecahkan salah satu dinding tu. Tuan-tuan kena faham maknanya ni satu tokong yang sebelum ni budak-budak pun tak akan dibenarkan main kawasan tu, tak dibenarkan sebarang-sebarang sentuh. Wah, Al-Mughirah bukan main berani, ambil kapak pukul, pergi hancur dinding. Lepas dia pukul, semua orang tengok apa jadi kat dia. Al-Mughirah buat terjatuh, tergulik terjatuh. Bersoraklah seluruh penduduk Taif ni, kata, kan betul, dah kena dah sumpahan, kan betul benda ni keramat. Kan dia orang kata apa? Ab'adallahu al-Mughirah qatalathu ar-Rabbah, dia telah dibunuh oleh Ar-Rabbah. Jadi mereka menyebut Al-Lat ni dengan gelaran Ar-Rabbah. Maknanya apa sini? Kalau Rabb Tuhan kan, kalau orang Arab ni tambah ta hujung tu jadi makna apa? Maknanya feminine version of benda yang asal tu. Jadi Rabb Tuhan lelaki, Rabbah Tuhan wanita. So bagi orang Arab, berhala yang disebut dalam Quran tu, Al-Manat, Al-Lata, Wal-Uzza, ini semua ialah Tuhan-Tuhan wanita. Yang mereka kata inilah Allah tapi versi wanita. Sebab tu dia panggil Ar-Rabbah. Dan orang kata sebab tu juga nama dia Al-Lat. Dia banyak Allah, tapi bila ubah jadi Allah yang perempuan, jadi Al-Lat. Tu asal usul dia tu. Jadi memang dia percaya sungguh-sungguh tu Tuhan lah. Jadi bila Al-Mughirah tergolek, seronok lah dia. Maknanya bukan seronok, maknanya semua orang kata betul lah selama ni yang mereka sangka, memang keramat lah batu ni. Kan dah habis lah, matilah Al-Mughirah terkena sumpahan keramat daripada berhala Al-Lat. Dan Al-Mughirah tengok semua apa, Al-Mughirah bangun steady, dia pula yang gelak kat semua orang. Bodoh punya manusia kan. Qabbahakumullah. Lebih kurang bahasanya, moga Allah celakakanlah kamu semua ni, punya bodoh punya perangai macam ni. Innama hiya luka'un hijarah wa madar. Ini hanyalah batu yang disaluti dengan kotoran-kotoran saja. Celah mana nak datang keramat, celah mana nak datang roh, celah mana nak jadi Tuhan kita ni. Lalu dia pun pecahkan pula pintu dan pecahkan pula dinding yang lain. Dan kemudian sahabat-sahabat pun semua datang, ada yang panjat naik atas bumbung, pecahkan bumbung dari atas, dan slowly mereka pecahkan pula batu tu sendiri. Dalam keadaan penduduk Bani Thaqif ni semua trembling, tergetar, menggigil tengok, ya Allah, selama ni benda yang mereka tak nak sentuh pun tak berani. Tapi sahabat relax je kan, pecah kan, sampai dah tak tinggal apa dah. Yang tinggal hanyalah dia punya foundation, dan foundation tu pun sahabat tak tinggalkan, mereka pecahkan dan korek keluar.
Dan bila mereka korek keluar, rupanya berjumpa dengan macam-macam harta ada dalam tu. Sebab apa? Samalah macam orang hari ni. Tuhan tu mereka anggap hidup. Jadi bila mereka nak minta sesuatu, dia akan hadiahkan sesuatu pada Tuhan ni. Pakaikan gelang, pakaikan rantai emas, pakaikan pakaian kain-kain yang mahal. Jadi memang jumpa pelbagai perhiasan di bawah tu. Dan batu tu sendiri dah dipakaikan begitu banyak kain-kain yang cantik, yang mahal-mahal, manusia pun tak pakai. Jadi bila mereka korek keluar bawah tu, keluar semua harta bawah tu. Tu saya kata kalau batu cave satu hari jadi ni, cuba tengok bawah tu ada apa kan. Tapi bukan saya sebut, tapi memang ada orang sebut. Ada orang kata sebenarnya yang duduk menjaga batu cave ni dah jadi jutawan lah kan. Pelancong datang satu hal kan, yang datang semayang situ, bayar macam-macam situ tu, oh kaya dah yang jaga patung tu. Tak apa ada dalam tu. Tapi ni satu pengajaran buat kita juga tuan-tuan. Kita jangan anggap benda ni main-main. Semasa saya di Mesir, bila berlaku revolusi, masa Mubarak jatuh, Hosni Mubarak kalau tuan-tuan kenal, sebelum Dr. Mursi naik kan, Hosni Mubarak presiden. Bila Hosni Mubarak jatuh, yang bergembira tentulah orang-orang Islam lah kan, sebab bagi mereka Hosni Mubarak ni pemerintah yang zalim dan sebagainya. Tapi ada yang takut. Orang Kristian di sana takut. Dan saya masih ingat lagi, sebab masa tu kebetulan rumah saya ni dekat dengan gereja di Mesir ni. Orang Kristian berkumpul di gereja. Mereka takut, mereka kata sudahlah, kalau Hosni Mubarak jatuh, maknanya yang naik lepas ni ialah mesti seorang yang dapat sokongan besar daripada orang Islam, iaitu di kalangan orang-orang Ikhwanul Muslimin. Habislah kita orang Kristian ni kenalah dengan dia orang. Jadi dia orang takut, dia orang kumpul di gereja. Okeylah, orang lain buat tak tahu, tak apalah, dia nak pergi kumpul lah kan. Tapi lepas tu viral satu video. Ini mengubah segala-galanya. Viral satu video, apa mereka buat dalam gereja tu, padri dalam gereja di Mesir tu telah mengapi-apikan penganut agama Kristian dalam gereja untuk bersedia berperang. Dan dalam video tu nampak semua angkat pistol tu. Mana datang pistol? Rupanya dalam gereja disimpan semua. Begitu banyak senjata ada dalam gereja tu. Baru semua orang Islam tahu. Kita pun baru tahu rupanya. Padanlah kita cari kat rumah tak ada, kat apa, tapi dia orang dah bersedia. Kalau jadi apa-apa, angkat senjata dah. Video tu memang viral, dan lepas tu kerajaan yang sekarang ni lah cuba untuk tutup balik lah. Saya tak tahu ada lagi ke tidak video tu. Tapi video tu memang akhirnya menimbulkan kegelisahan semua. Orang Islam pun tak ada angkat senjata. Dia angkat dulu lah. Jadi kita jangan main-main kat tuan-tuan. Bukan saya nak, tapi benda ni berlaku daripada dulu sampailah ke hari ni kan. Maknanya tokong-tokong ni dan sebagainya, orang tak berani nak masuk, tak berani nak sentuh tempat yang suci. Tak ada orang question. Macam-macam boleh berlaku dalam tu kan. Jadi samalah. Jadi bawah tu begitu banyak harta dan sebagainya, sahabat pun punggah semua. Dan akhirnya dibawa baliklah kepada Nabi SAW sebagai harta rampasan. Dan sahabat balik elok, sihat walafiat, tak ada masalah apa-apa kan. Dan akhirnya barulah bila pecah macam tu, barulah Bani Thaqif ni sedar selama ni bodohnya kita ni kan. Sebagaimana yang berlaku di zaman Nabi Ibrahim AS kan? Sebagaimana orang Mekah sendiri dah lihat bila Nabi tolak, relax je semua bahala tu, tak ada apa jadi pun kan. Jadi bila dibawa kepada Nabi SAW, Nabi pun akhirnya agihkan harta tersebut sebagai sedekah kepada orang yang memerlukan, dan menjadi harta rampasan masuk ke dalam perbendaharaan negara. Dan Nabi SAW bersyukurlah di atas terhapusnya satu kejahilan, satu kedunguan yang membelenggu sebuah negara yang berpotensi besar. Nampak? Jadi Nabi datang membebaskan mereka. Jadi bila dah bebas, sepatutnya lepas ni Taif akan lebih maju lagi, bukan lebih ke belakang, bukan mundur, malah kan maju ke depan kan. Cubalah, maknanya hidup tanpa dibelenggu oleh kebodohan mempercayai batu sebagai Tuhan. Jadi itulah dia kisah bagaimana akhirnya delegasi Bani Thaqif berjaya mengislamkan, dan seluruh penduduk Taif akhirnya masuk Islam. Dan berakhirlah kisah kekufuran yang bermula daripada zaman Nabi SAW. Pergi dulu ketika dibaling batu kan, zaman tu lagi yang baling batu tu Thaqif lah tu. Maka inilah tandanya doa Nabi telah pun makbul kan. Bila malaikat offer kepada Nabi nak hempap gunung tak, Nabi kata tak payahlah. Tapi Nabi kata moga-moga lahir daripada tulang sulbi mereka satu generasi yang akhirnya
masuk Islam, maka makbul doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah dia, saya rasa pada malam ni kisah Bani Thaqif. Dan sebagaimana disebut oleh seorang penulis di Mesir, dia kata zaman kita mungkin tak nampak dah berhala-berhala batu, tapi ada jugalah. Tapi yang lebih jelas di zaman kita ni, berhala-berhala itu telah menyerupai, berhala itu ialah pemikiran-pemikiran dan ideologi-ideologi yang disembah oleh manusia, yang manusia percaya ideologi inilah akan membawa mereka kepada kemajuan, sedangkan ianya membelenggu dan mengikat hidup manusia daripada potensi yang sebenar. Ideologi-ideologi yang pelbagai lah, segala ism-ism, liberalism, kapitalism, sekularism dan sebagainya. Inilah dia berhala di zaman moden. Jadi sebenarnya tugas merobohkan tu kekal sampai ke hari ini. Umat Islam perlu merobohkan berhala tersebut yang disembah oleh orang-orang lain, dan kembalikan manusia hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.